Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa khususnya kepada umat Islam yang ada bukan hanya di negara ini, di seluruh dunia. Dan hari ini saya ucapkan terima kasih banyak atas ruang yang diberikan kepada saya untuk membuat sedikit kenyataan tentang apa yang telah diutarakan oleh Datuk Seri Ajiji baru-baru ini, Ketua Menteri Sabah, bila dia buat kenyataan bahawa saya berbohong satu dan Parti Warisan tidak berbuat apa-apa di peringkat negeri Sabah. Dan saya ingin nyatakan di sini bahawa kalau kita mengimbau apa yang telah dilakukan oleh pihak waktu itu Kerajaan Parti Warisan bersekali dengan Pakatan Harapan, dan kita dalam jangka masa 2 tahun, satu jangka masa yang agak pendek, yang keduanya kita juga dilanda oleh COVID, lockdown. Bayangkan hampir setahun setengah kita berhadapan dengan lockdown. Dalam keadaan itu, apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan waktu itu untuk mengatasi berbagai cabaran, walaupun kita menjadi pemerintah yang baru, tapi kita telah mengatasi masalahnya dengan begitu teratur. Contohnya dalam lockdown sendiri, kita belanja hampir 600 juta ringgit untuk membantu meringankan bebanan rakyat di peringkat negeri Sabah. Ya, daripada 600 juta itu, kita bagi bakul makanan kepada seluruh kawasan yang ada di Sabah, rakyat Sabah yang berada di Semenanjung, rakyat Sabah yang berada di Sarawak, bagi bakul makanan. Di samping itu juga, kita tidak menunggu Kerajaan Persekutuan untuk mengumumkan lockdown. Kita merupakan di antara tempat yang telah mengumumkan lebih awal, walaupun ada persoalan waktu itu dibangkitkan di Kabinet. Why did you lock down? The tourists never come ke Sempurna dan negeri Sabah keseluruhannya. Tapi kita nak menyelamatkan nyawa manusia yang ada ketika itu, dan kita amalkan lockdown satu bab, iaitu untuk mengatasi masalah. Dan di samping itu kita bagi 1 juta ringgit kepada setiap frontliners yang ada, iaitu polis, APMM, kesihatan. Tak cukup itu, kita bagi lagi pakaian. Kita beli pakaian untuk memastikan dia protected. Bukan hanya mask, we imported more than 2 million ringgit daripada China. Itu di antara langkah yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan warisan waktu itu. Tidak pernah berlaku dalam pemerintahan yang dahulu, iaitu cukai, sales tax ke Petronas. Bukan dilakukan zamannya Asno, bukan dilakukan zamannya Berjaya, bukan dilakukan zamannya PBS. Tapi masa warisan menjadi pemerintah, for the first time in the history, since 74 when PDA was introduced, we impose sales tax. Kita impose sales tax 5% selain daripada dividen. Hari ini kerajaan Sabah memperoleh peruntukan hampir 2 bilion ataupun 1.7 bilion hasil yang telah dilakukan oleh kerajaan. Waktu itu Parti Warisan memerintah bersekali dengan pihak-pihak yang lain, pemerintah negeri Sabah. Di samping itu kita juga telah memberi geran tanah lebih daripada 10,000 hektar. Geran tanah kita bagi kepada setiap individu rakyat di peringkat negeri Sabah. Bantuan tanah ada 10 ekar, ada 5 ekar, ada 7 ekar, ada 4 ekar. Bukan setakat tanah kita bagi. Kita introduce dengan memperkenalkan satu pendekatan pertanian, blueprint, di mana sampai 2020 sampai 2030. Ya, jangka masa itu di mana bila kita bagi tanah kepada rakyat, kita membantu mereka dengan bagi subsidi untuk menggalakkan mereka bagi panduan tanam tanaman yang mana produknya agak sesuai untuk bukan hanya dalam pasaran, bahkan harga dia berpatutan. Jangan tanam produk-produk yang mungkin murah, harga dia is not even demanded by the market. Jadi ini di antara langkah-langkah yang kita dah lakukan. Pihak kerajaan yang ada bukan setakat menjaga keselamatan rakyat, nyawa manusia dalam bidang pendidikan. We were the first tempat yang announce dari segi UEC. You know, UEC was first approved by Sabah, not Penang, not Sarawak. Pasal apa kita nakkan? Supaya mengiktiraf anak-anak yang keluaran daripada sekolah-sekolah Cina ini, asalkan mereka juga lulus dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, maka dibolehkan mereka memasuki perkhidmatan awam negeri Sabah. Ini di antara langkah yang telah kita lakukan, ya, mengatasi masalah apa yang kita lakukan. Mereka berhutang 1 bilion dalam jangka masa 2019. Kita bayar hutang 1 bilion bond yang mereka pinjam dahulu, kerajaan pemerintah. Ya, di bawah itu, di mana Ajiji juga sebahagian daripada jamaah menteri dia. What have we done? Kalau saya nak senaraikan, bukan hanya tanah yang ada, malahan kita assign, kita alienate, kita kenal pasti mana kawasan di Tarusan Sapi. Hampir 10,000 ekar. Saya ada earmark
10,000 ekar untuk tanam padi yang ada. Ini food security. Kita dah kenal pasti jauh lebih awal untuk memastikan supaya masyarakat kita mendapat bekalan makanan yang mencukupi. Itu di antara langkah-langkah yang kita telah atasi masalahnya. Jadi saya juga ingin nyatakan tentang kerajaan yang ada pada hari ini. Don't finger point fault at us. Jangan tuduh kita gagal. Hari ini di Sabah masalah air. Saya nak sentuh masalah air di Sabah. Ini surat daripada Jabatan Air. Jabatan Air menyatakan akan ada gangguan air bukan di luar bandar, dalam bandar. Lapangan terbang Kota Kinabalu, Pinampang, Luyang, ini belum lagi saya nak sebut tentang luar bandar. Masalah air, malahan kalau kita lihat dari segi keadaan yang berlaku, ada pengumuman daripada Menteri Kerja Raya nyatakan bahawa kalau nak dapat air datanglah ke pejabat Kiulu yang ada. Apa dia sedarkah pejabat Kiulu itu jarak jauhnya orang kampung berjalan kaki 10 batu, 20 batu nak bawa tangki air. What that is indicate? Apa erti dia ini? Mananya mana Jabatan Air? Mereka gagal untuk membekalkan air kepada masyarakat penduduk. Dan saya tahu banyak yang diluahkan. Contohnya di YouTube, di Kudat, ya. Ada yang menyatakan bahawa mereka juga berhadapan dengan masalah air di Kudat. Ini dia Facebook yang ada. Masyarakat dah mengeluarkan, bukan saya. Masyarakat bukan hanya di kawasan seperti Kota Belud, kawasan Tuaran pun tidak ada air. Bukan setakat air tidak mencukupi, bahkan bekalan elektrik. Hari ini saya terima maklumat bahawa akan ada catuan bekalan elektrik di Sabah. Bukan hanya di bandaraya, di tempat-tempat di kampung-kampung yang lain. Jadi saya melihat keadaan-keadaan seumpama ini, kegagalan pihak kerajaan yang kita lihat pada hari ini cukup membimbangkan. Sehingga rakyat yang ada di Sabah berhadapan dengan bukan hanya harga barang yang semakin meningkat, jalan raya itu yang saya persoalkan tadi, yang keadaan dia walaupun prestasi ada 70, ada 80, but go to the ground. You see that with your own eyes. What happened? Dan ini yang kita nak persoalkan. Ada duit di situ. Bukan hanya kita tunggu Pen Borneo. Contohnya, bekalan itu yang saya cadangkan, mesti ada RCI, Royal Commission of Inquiry. Mana duit belanja? Sejak kita perkenalkan pembinaan Pen Borneo tahun 2016-15 waktu itu. Ya, more than berapa bilion yang ada, berapa perbelanjaan dia. Dan ini yang kita nakkan cadangkan supaya ada Royal Commission's Inquiry. Kalau kapal di Kementerian Pertahanan boleh ada, takkan Pen Borneo tidak ada, kerana ini merupakan masalah rakyat yang cukup membimbangkan. Kalau kereta boleh cakap, sakit kaki dia, tayar dia pamcut. Kalau kereta boleh cakap, sakit pinggang dia, exhaust dia punya absorber dia rosak. Kalau jalan raya boleh cakap, kami ini sudah berlubang-lubang, kepala kami tidak ditampal. Kalau boleh cakap. Tapi ini yang saya lihat. Keadaan ini harus kita atasi sebaik mungkin. Jangan, don't blame. You are the government of the day. Yang ada, dah perintah hampir 3 tahun setengah. Kita perintah 2 tahun saja. Tapi dalam kita merintah 2 tahun, lockdown, COVID yang ada, 2000, hampir 1,5 tahun. Tapi bagaimana sebagai seorang pemerintah mencabuli akta Perlembagaan Negeri Sabah? Macam mana dia cabul akta Negeri Sabah? Kalau kita baca artikel 7, for the purpose of clause 3, untuk tujuan clause 3. Clause 3 adalah kuasa 63 perlantikan Ketua Menteri oleh Tuan Yang Terutama. Tapi di situ diperkenalkan zaman itu Tan Sri Pairin Kitingan bergelut dengan masalah, dibawa ke mahkamah dengan Tun Mustafa, maka ini penambahbaikan rang Undang-Undang Negeri Sabah. Penambahbaikan 67 supaya Tuan Yang Terutama guided dalam perlantikan seorang Ketua Menteri. Dia cakap saya gagal menghadapi ini masalah pilihan raya. Dalam pilihan raya 2020, parti yang majoriti dalam pilihan raya Warisan dapat 29. Bersatu hanya 11. UMNO hanya 14. PBS hanya 7. STAR hanya 6. APCO 1. PKR 2. Jadi bayangkan, mana parti yang mendapat majoriti? Dan ini saya sebut. Bagi tujuan perkara 3, mana parti yang telah bertanding menang dalam pilihan raya. Dalam pilihan raya dan pemimpin parti itu
yang mempunyai jumlah yang cukup, yang menjadi jumlah yang banyak, dia tak cakap cukup, banyak dan mendapat confident majority, maka dia layak dilantik menjadi kerajaan. Ya. Mana parti yang paling banyak? Warisan 29. Bukan bersatu. Bersatu yang bertanding. Tapi selepas bersatu, dia beralih kepada GRS. GRS hanya diwujudkan gagasan 22. So mana ada parti di dunia yang tidak pernah bertanding dalam pilihan raya boleh memerintah negara? No party in the world did not contest in elections can govern a country. Pasal artikel 67. For the purpose of clause 3 of this article, where a political party has won a majority of the elected seats of the Legislative Assembly, has won, maknanya parti itu telah bertanding. Mana boleh kita sebut dia telah menang pasal dia beli orang? He has won an elections. Parti yang telah bertanding. Tapi untuk mendapat kedudukan selaku Ketua Menteri, dimansuhkan 67 baru-baru ini. Mansuhkan 6-7 untuk supaya dia boleh duduk situ selaku Ketua Menteri. Dan saya bimbang keadaan ini. Yang kita lihat, yang penting bagi saya ialah kepentingan rakyat. Air, jalan raya, hospital, mana ada dalam sejarah hospital blackout dengan operate pun. Bukan saya cakap. You go to the ground deh. Ya, kalau kita dengar suara rakyat di merata tempat seluruh Sabah, sekarang ini bakalan air tidak ada di kawasan-kawasan seperti pedalaman, seperti di Kudat, seperti di Tuaran, seperti di Kota Kinabalu. Ration water dia. Pasal apa? Ada gangguan loji air di Pinampang. Loji air di Pulau Pinang 2 minggu saja selesai. Takkan tak boleh selesai masalah ini. Ini di antara perkara yang saya nak nyatakan bahawa we did a lot walaupun jangka masa yang pendek bagi tanah kepada rakyat, bantu masyarakat kita, 5% sales tax yang ada dan satu lagi. Pulau Sipadan dahulu diurus takbir oleh pihak keselamatan. Saya bangkitkan dalam perjanjian 63. Waktu itu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Hari ini Pulau Sipadan dan Ligitan pengurusan pelancongannya diurus oleh kerajaan negeri Sabah yang ada pada hari ini. Siapa yang melakukannya? Ialah kerajaan parti warisan dahulu, Ligitan dan Sipadan yang ada. Ini di antara perkara yang saya bangkitkan untuk memastikan supaya umum sedar dan tahu masalah rakyat yang ada utama. Atasinya, selesaikannya. Ya, is no point to talk about how does previous government fail. Tapi yang penting pada hari ini, masyarakat, rakyat Malaysia di Sabah, di beberapa kawasan, bukan hanya di Sempurna, di Tuaran, minta bantuan, bekalan elektrik, jalan raya yang baik, kemudahan hospital yang ada pakar, ada ubat, ada doktor dia. Ini yang harus diatasi oleh pihak pemerintah di peringkat wilayah Sabah ini. Terima kasih banyak. Ya, another one, saya terlupa tadi, tangkapan laut dalam. Dahulu, tangkapan laut dalam, lisens dia dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan. Tapi bila saya bangkitkan dalam mesyuarat MS63, itu telah dipersetujui oleh Kerajaan Pusat dan hari ini yang mengeluarkan lesen untuk tangkapan laut dalam ialah Kerajaan Negeri Sabah. That's what we have done. Don't tell us that we fail. Kita gagal dalam memerintah Negeri Sabah cuma 2 tahun saja. Ya. Terima kasih. Can you ask me first on this one? If you have any question, then I will answer your question just now. Ada tak? Tak ada. Adakah macam isu air tadi kan? Macam mungkin ada dakwaan ketirisan dalam kerajaan negeri. Memang ada ketirisan. Mana dalam sejarah dahulu sebelum pilihan raya umum 2018, duit boleh dijumpa di jabatan air beratus juta. Berjuta duit di jabatan air. Ketirisan apa itu? Bukan hanya duitnya. Ya, tapi juga ketirisan bekalan air yang ada, nak dapatkan air pergi pejabat daerah. Mana jabatan air yang ada ini? Jabatan air kita jumpa duit di jabatan. Tindakan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa duit yang telah dijumpai di jabatan air gunakan untuk baik pulih air yang ada, ya, di merata tempat di seluruh Sabah, ya. Begitu juga maintenance of road. Kerajaan negeri ada peruntukan 400 juta saya ingat. Kalau tidak silap saya, ini bukan kerajaan persekutuan. Daripada kerajaan negeri, termasuk bantuan maris yang ada. Dan waktu saya jadi kerajaan, saya tambah 100 juta. Saya Menteri Kewangan. Untuk memastikan, gunakan duit untuk baik pulih jalan raya. Jangan tunggu Penbonyo siap. Jalan raya yang ada, where the money? 400 million. You can ask them. Bukan saya nak fabricate story. Ya.
Bukan kita nak reka. Ini di antara perkara fakta yang rakyat harus sedar dan tahu kegagalan pihak kerajaan GRS Memerintah Negeri Sabah ini. Ya. Okay. Anything else? Okay. Nanti you don't highlight. Don't. Saya takut you highlight. There will be a moment I'll join the debate. I know what apa yang you minat untuk nak soal no. Ya. Disember tahun lepas Datuk Seri kata tak mustahil untuk warisan bekerjasama dengan UMNO tentang GRS. Adakah benda ni untuk PRN tahun ni lah? Adakah benda sudah diutamakan? Kita masih dalam rundingan dengan pihak parti UMNO untuk adakan kerjasama. Malahan mana-mana pihak pun kita akan meninjau, melihat. We are flexible. Yang penting kepada kita harus ada pertanggungjawaban pihak pemerintah yang ada. Pertama ialah memastikan supaya in the mind dalam kepimpinan yang ada, keutamaan mesti di Sabah. Ya, jangan hanya fikir Kuala Lumpur. Ya, kerana itu menjadi keutamaan kepada kita. Kerjasama ini untuk memastikan supaya setiap pentadbiran yang masa akan datang, ya, menjurus ke arah bahawa fokus mereka pastikan Sabah menjadi keutamaan kita. Pembelaan terhadap rakyat Sabah itu menjadi keutamaan. Saya dah bantu semua dah. Saya dah jadi Presiden UMNO 29 tahun. Naik Presiden UMNO pula. Naik Presiden UMNO 29 tahun. Bukan 29 tahun. I think 2 penggal kalau tak silap saya. But was in UMNO 29 years. I don't mind to work with them pasal kita sudah dan tahu. Kita tak punya jumlah yang besar. Kita hanya mempunyai jumlah 25 kursi saja. Sebagian besar jumlah MP di Semenanjung. Like it or not, we have to work with federal leaders dalam lepas pilihan raya. Kita sokong. Kerajaan pada hari ini tak jadi masalah dengan saya. Ya, yang kita nyatakan, saya pun dah bagi SD untuk nyatakan bahawa needed stability, but we support the government. But don't take us for granted. Just because we support, you neglect us. Jangan. Kerana ini kita menjadi wakil rakyat, suara rakyat kena kedengaran untuk kita lantang menyuarakan kepentingan rakyat tentang pendidikan. Saya nampak banyak belanja tentang pendidikan di Semenanjung. Sabah ni banyak sekolah yang daif. Tentang kesihatan, saya nampak pengumuman banyak peruntukan untuk hospital-hospital yang ada. Tapi di Sabah ini cuma 3 pakar jantung saja. 4 juta orang. Tak cukup. Di Kota Kinabalu tidak ada. Di Tawau tidak ada. Di Keningau tidak ada pakar jantung. Maka itu di antara sebab buat pertama kali waktu kerajaan warisan mewujudkan Kementerian Kesihatan. Never in the history. No government have done that. Kita nak pastikan bukan kita nak mendahului dasar kesihatan negara. Kita nak komplement. Kita nak bantu kerajaan persekutuan dalam sistem kesihatan. Kedua, kita wujudkan Kementerian Pendidikan. Pelajaran untuk memastikan bahawa banyak sekolah-sekolah daib, banyak guru-guru yang tidak ada kebolehan mereka, maka kita pastikan anak-anak ini mempunyai ilmu pengetahuan. Di samping itu, saya tambah peruntukan daripada dahulu 39 juta sampai 52 juta beasiswa kepada anak-anak Sabah belajar bukan hanya ke Semenanjung, bahkan juga ke luar negara. Malahan saya hantar lebih daripada 10 pegawai-pegawai kerajaan ke Semenanjung, ke London. They went to Oxford, they went to Cambridge, short term. Ya, courses yang ada untuk meningkatkan supaya pegawai-pegawai kerajaan mempunyai keupayaan dari segi ilmu didedahkan dengan berbagai maklumat. Bukan setakat itu, kerajaan warisan juga upgrade the scale. Setiausaha kerajaan negeri, pegawai-pegawai SUT, ya, kadang-kadang kalau ada mesyuarat ke Semenanjung, SS State Secretary seakan-akan tinggi lagi KSU, ya. Dan juga kita dapat SUT tak setaraf dengan KSU. Walau mereka ini yang merupakan di antara ketua jabatan seakan-akan setaraf setanding dengan status mereka. Maka itu perlu bagi kita. Bukan status yang kita nak kejar. Tapi kita sedar dan tahu bahawa peruntukan ini diperlukan untuk mengurangkan bebanan mereka. Bukan hanya pegawai kerajaan yang ada. Bahkan kita bantu untuk bakul makanan kepada rakyat. Terima kasih. Tak cukup. Kita masih perlukan bantuan. Kena faham, bukan setakat keluasan Sabah ini cukup besar. Ya, pertama. Kedua dia, kos. Contoh, kalau nak buat jalan raya, nak bawa Benjamin. Di Sarawak saya bagi contoh, masa saya Menteri Kampung. Bukan ada jalan raya yang boleh dilalui. Kena naik bot.
naik bot, perahu, bawa bentomin, bawa batu kelikir, bawa di pasal ini di antara masalah. Hampir 5 kali ganda, 6 kali ganda kos 1 kilometer jalan raya nak banding dengan nak buat di Semenanjung cukup murah. Ya. Dan pastikan saya sebut tadi dari segi kesihatan, dari segi pendidikan, bayangkan kita cuma ada satu universiti saja. Public University, UMS. Di Semenanjung ni dah lebih daripada 40. Universiti Melayu, Universiti Kebangsaan, Universiti Utara, Universiti ini. Jadi macam mana anak-anak kita nak belajar? Keluar daripada sekolah menengah, keluar daripada sekolah rendah, mereka terpaksa nak masuk ke peringkat universiti. Then where do you go? Dah jam up dah. 6,000, 5,000 sejak UMS boleh muat. Nak pergi Sarawak, nak pergi Semenanjung, kos nak hantar tiket, kos nak belanja beasiswa. Maka dengan itu penting kepada kita melihat secara mendalam keadaan keperluan rakyat Malaysia di Sabah, di Sarawak ini. Dan perlu dilihat peruntukan 390 bilion peruntukan itu. 92 bilion untuk pembangunan. Berapa jumlah pembangunan itu? Itu pun kadang-kadang bagi 6 bilion, tak sampai 6 bilion belanja. Saya bahaskan di Dewan. Kena ada masalah tanah, masalah itu. Maksud saya Ketua Menteri, I told them no red tapes, expedite. Ya. Saya bagi lesen untuk buat hotel contohnya di Hotel Hyatt Centric owned by Hapsing in Kota Kinabalu yang baru punya tu. Tak sampai 1 minggu saya bagi approval. Pastikan dulu menunggu lama sangat. Ya. Berkenaan dengan MA63, adakah apa yang kerajaan persekutuan janji dan cuba tunaikan sekarang ni mencapai apa yang parti politik daripada Sabah dan Belum lagi. Banyak benda. Tapi kita faham kerajaan negara kita berhadapan dengan masalah kewangan, ya, yang tidak mencukupi. We are very considerate. Tapi dalam kita menimbang keadaan ini juga, tapi janganlah banyak pengumuman belanja duit di Semenanjung kita, tunggu bakalan air tidak ada, bakalan elektrik tidak ada, jalan raya tidak ada, sekolah berhadapan dengan masalah, ya. Dan ini yang kita nakkan. Pasal pembentukan Malaysia ini cukup penting, iaitu untuk membolehkan supaya kita ada ikatkan rakyat yang ada daripada wilayah Sabah dan Sarawak, ya, dan tanah Semenanjung waktu itu, dengan supaya mereka juga dapat menikmati marasai, bonding the people on the ground, ya, bukan dengan hanya janjinya. Manusia ini diukur bukan dengan perkataan dia, diukur dengan amalan dia, perbuatan dia. Jadi the people in Sabah will judge whether it is good enough. Dan 60 tahun dah, bukan 1 tahun, dah semua kerajaan dah, ya. Okay. Kita punya fokus kepada misi hari ini adalah yang main tadilah ya. Respon kepada I'll circulate to you all yang ini supaya you all ada, ya. Okay. we want that to be the main focus lah. So Don't mention about 60 MA63 nanti. That is for your consumption nanti. But that is part and parcels of what focus what they claim that we fail. Ya, dia nyatakan kita gagal, dan banyak saya senaraikan apa yang telah kita lakukan, ya, dalam kerajaan. This is all what we have done for the 2 years yang ada. How many million untuk SME, bantuan usahawan kecil, ada di sini semuanya ni. Ini bukan kita nak fabricate story, ya. Terima kasih banyak. I thought we are part of Madani, but why? Where's the ni? Circular?